Buletin Didik 18 Januari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 44 pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di Jalan Teliput, Kota Baru, Kelantan dikesan positif COVID-19 sehingga semalam. Dalam satu kenyataan, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, kluster membabitkan pelajar asrama sekolah itu diisytiharkan pada Jumaat lalu dikenali sebagai kluster Embi Teliput. Siasatan dijalankan dan 256 orang kontak rapat dikenal pasti serta diarah menjalani kuarantin. Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru juga mencadangkan proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka sekolah itu ditangguhkan bermula hari ini hingga 25 Januari. Pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut untuk mengetahui punca penularan kes COVID-19 di sekolah itu. Di Pulau Pinang, 10 sekolah di daerah seberang Perai Selatan SPS yang terletak berdekatan tapak pelupusan sampah Pulau Burung diarah tutup selama 3 hari bermula esok hingga Jumaat. Dalam satu kenyataan, Pejabat Pendidikan Daerah SPS memaklumkan penutupan sekolah berikutan pencemaran udara yang berlaku di kawasan itu akibat kebakaran di tapak pelupusan sampah. Ketua Pejabat Pendidikan Daerah Selatan Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, Mesyuarat Bencana Daerah semalam memaklumkan bacaan indeks udara di kawasan sekolah yang terletak dalam lingkungan 10 km dari tapak pelupusan sampah itu memberi kesan kepada kesihatan dan mengancam nyawa penduduk. Justru pihak sekolah diminta memaklumkan penutupan operasi kepada pengusaha kantin, bas sekolah dan pihak lain yang berkaitan untuk persediaan awal. PPD akan memaklumkan selewat-lewatnya Sabtu mengenai status pengoperasian semula sekolah berdasarkan keputusan dan nasihat Jawatankuasa Bencana Daerah. Sepanjang tempoh penutupan sekolah, murid terbabit akan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Rabu lalu, tapak pelupusan sampah berkeluasan 16.19 hektar dilapor terbakar jam 4.43 petang dan masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya hingga hari ini. 2 pusat penempatan sementara PPS di SK Saujana Indah dan SK Bakap Indah kemudian dibuka bagi memindahkan penduduk ladang Biram dan Kampung Kebun Baru hingga keadaan pulih. 2 beradik dari Port Dickson antara 98 anak kelahiran Negeri Sembilan yang menerima anugerah Siswa Zah Cemerlang kelas pertama Yayasan Negeri Sembilan. Mereka diraikan dalam satu majlis di Seremban. Akilah Fatinah Rosli, 26 tahun dan adiknya Atirah Najihah, 25 tahun adalah graduan Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Menjadikan kecemerlangan 2 kakak mereka sebagai pencetus semangat, Akilah dan Atirah berusaha memastikan mereka memperoleh anugerah dekan pada setiap semester. Ternyata kerja keras itu membuahkan hasil apabila Akilah berjaya menamatkan pengajian kelas pertama Sarjana Muda Perakaunan. Manakala Atirah, kelas pertama Sarjana Muda Sains Komputer. Kakak-kakak saya adalah sumber inspirasi saya untuk sambung belajar di UNITEN. Daripada semangat beliau, cara-cara diorang punya cara untuk belajar sangat membantu saya untuk mencapai kecemerlangan setiap SEM. Paling banyak korban adalah masa bersama family sebab kebanyakan masa saya habiskan untuk belajar. Saya boleh katakan memang saya target untuk dekan untuk setiap tahun dan setiap SEM lah. Salah satu figura yang menjadi inspirasi untuk saya terus apa orang cakap untuk kita terus berjaya cemerlang adalah kedua ibu bapa saya. Dengan cara ini adalah saya membalas jasa mereka. Mungkin selepas ini saya akan further my knowledge lah untuk more accounting knowledge. Seorang lagi penerima, Siti Nur Atira Ibrahim, 26 tahun, mendedikasikan kejayaan itu kepada kedua ibu bapanya. Graduan Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM membuktikan tiada apa yang mustahil untuk dicapai asalkan tidak berputus asa. Pertama sekali memang saya bersyukurlah dekat mak saya kan. Sebabnya tanpa mereka ibu bapa saya lah. Khususnya sebab saya kesian dekat dia orang. Sebabnya daripada dulu sampai sekarang diorang yang asyik bayar saya, jadi saya tekad untuk supaya saya dapat hapus kira WNS ni dan seterusnya saya dapat bantu ibu saya dah. Bila saya dapat hapus kira ni kira macam
sangat-sangat bersyukurlah dengan apa Allah bagi kan. At least saya dapat balas jasa mereka lah. At least tak payah mereka untuk keluarkan banyak sangat duit untuk saya. I'm very thankful also for Yayasan Khazanah who supported my whole tertiary education, where they sent me to Australian National University for 4 years in my degree. We achieve, right, because when we are given the opportunity with a scholarship to continue our tertiary education, that's the least that we can do. So it's to study very hard. It's not, the money is not for us, but it's through us. And at the end of the day, we have to make the best out of it and also to contribute back to the society. Right now, I just finished my chartered accountant exam, waiting for results. After I get the result, then after 4 years in PwC, then I will go back to Khazanah and to serve my bond and to contribute back to Malaysia. Setiap pelajar menerima sumbangan wang tunai RM5,000 dari Kerajaan Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan RM578,500. Majlis penyampaian disempurnakan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun dan Pengarah Yayasan Negeri Sembilan, Muhammad Nazri Kasim. Statistik pemerkasaan wanita dalam domen terpilih Malaysia 2021 menunjukkan pencapaian wanita negara ini telah melebihi lelaki dalam sub-indeks pencapaian pendidikan. Menurut Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Roziah Mohamad Jano, melalui webinar Dialog Kepimpinan Wanita Muda UiTM secara dalam talian, golongan wanita memainkan peranan penting dalam usaha mengekalkan pencapaian itu pada masa sama memastikan kadar penglibatan mereka dalam pendidikan tinggi semakin meningkat. Dekat layar ATM ni memang kita dahsyatlah 70%, tapi bila you tengok statistik satu dunia, 129 juta girls tak pergi sekolah. Okay? Only 49% of countries have achieved gender parity in primary school. Jadi kita kena bersyukur duduk Malaysia. Saya sebut ni sebab pelajar-pelajar kita yang 18 tahun ke atas. So kena bersyukur duduk di Malaysia. Sebab we are one of those countries. Ya, kita yang dah bagi ruang kepada semua orang. Kita ada polisi yang semua kena pergi sekolah. Tak kira lelaki, tak kira wanita. Beliau berkata demikian pada sesi webinar anjuran Institut Kepimpinan Pelajar IKP dan Persatuan Wanita UiTM Pewani. Dalam dialog tersebut, Profesor Dr. Roziah turut menekankan pembangunan kendiri wanita tidak seharusnya melihat kepada persaingan antara jantina atau orang lain. Sebaliknya, mereka perlu menjadikan diri sendiri pesaing dalam menentukan pencapaian lebih baik di masa hadapan. Selain itu, golongan wanita juga berupaya menjadi pemimpin dalam sesebuah organisasi, masyarakat atau negara. Namun, mereka perlu mendidik diri dengan meningkatkan ilmu pengetahuan serta memupuk keberanian dalam membuat keputusan. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Taipusam kepada semua penganut Hindu yang menyambut perayaan itu. Menerusi catatan di Facebook Istana Negara, Sri Paduka Berdua menzahirkan harapan agar hari yang bermakna kepada semua penganut Hindu itu diraikan dengan penuh keceriaan dan kedamaian di samping mengutamakan keselamatan diri dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Sri Paduka Berdua turut menzahirkan supaya sambutan Taipusam pada tahun ini terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Dalam pada itu, sambutan Taipusam diraikan secara sederhana di seluruh negara melalui pematuhan SOP yang ketat. Meskipun dijalankan dalam skala terhad, sambutan dilihat tetap meriah. Tinjauan di Kuil Sri Subramania di Batu Caves, Selangor mendapati pengurusan kuil menghadkan bilangan penganut yang hadir. Hanya beberapa gerai menjual bunga untuk sembahyang dan gerai makanan dibuka di perkarangan kuil.
sangat gembira kita boleh menunaikan doa kita tahun ni sebab last year kita tak boleh. So this year we are so happy to be here today so we can fulfill our vow. Satu-satunya acara yang masih boleh disaksikan ialah pembawa pal kodam berpakaian kuning yang membawa belanga berisi susu dan perarakan pedati berhias. Selain kavadi tidak dibenarkan oleh pengurusan kuil, bilangan penganut yang memasuki perkarangan juga dihadkan kepada 9,000 orang pada hari sambutan. So daripada tu semua agama Hindu berasa meriah lah sebab kami bangun pagi mandi dengan air kuning, lepas tu pergi ke tepi sungai, lepas tu pergi sembahyang dekat sana. Daripada sana kami ambil susu, lepas tu sampai ke sinilah. Taklah, sama juga. Tak ramai orang, selesa, bersih. So sambutan dia baik juga, macam biasa. 1,300 anggota dan pegawai polis turut ditempatkan untuk memantau keselamatan dan pematuhan SOP. Selain di Batu Caves, sambutan Thaipusam turut menjadi tumpuan di Ipoh, Perak. Ia juga diraikan secara sederhana dengan aturan pematuhan SOP. Kehadiran anggota polis dan rela turut memastikan keadaan sentiasa terkawal termasuk lalu lintas di luar kuil. Dianggarkan 4,000 penganut Hindu mengunjungi kuil Sri Subramania di Gunung Ceruh, Ipoh berbanding 400 orang sebelum bermulanya pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Sementara itu, di Pulau Pinang, kuil Hilltop di Jalan Kebun Bunga Georgetown yang menjadi tumpuan ribuan penganut setiap tahun turut bertindak mengawal kehadiran pengunjung pada tahun ini. Walaupun mengambil masa, semua penganut yang hadir tetap dibenarkan memasuki kuil. 150 orang dibenarkan memasuki kuil itu pada satu masa dan dikehendaki mengimbas mai sejahtera serta memeriksa suhu badan sebelum mendaki 513 anak tangga untuk sampai ke puncak kuil. Pihak polis yang melakukan pemantauan rapi dengan kekuatan 1,300 anggota berpuas hati dengan pematuhan SOP dalam kalangan pengunjung tanpa sebarang insiden tidak diingini. Manakala di Johor pula, daripada 26 kuil terpilih yang dibenar mengadakan sambutan, hanya 7 dibenar melakukan perarakan. Tinjauan di kuil Arul Migu Tenda Yupani Kovil mendapati hanya sejumlah 20% penganut Hindu hadir menyambut Thaipusam pagi tadi. Hanya 1,000 pengunjung yang telah lengkap divaksin dibenar mengikuti upacara keagamaan di kuil ini setiap hari sejak sambutan berlangsung pada 9 Januari lalu. Selain diwajibkan saringan suhu badan dan mengimbas kod QR melalui My Sejahtera, pengunjung juga perlu menggunakan laluan khas sehala yang telah disediakan oleh pengurusan kuil. Baiklah, idea kreatif seorang pengusaha kedai makan dengan memasak mi segera dalam buluh mendapat sambutan luar biasa dalam kalangan pelanggan di Kuala Nerus, Terengganu. Apa tidaknya, aroma harum yang terhasil daripada buluh yang dibakar menggunakan dapur arang menjadikan warungnya tumpuan orang ramai. Maggi buluh ini boleh didapati di sebuah warung di Tok Jembal yang diusahakan oleh pasangan suami isteri Wan Ahmad Faizul, Wan Ahmad Azhar dan Nur Sheila Abdullah. Menurut Nur Sheila, kaedah memasak mi segera menggunakan buluh agak rumit. Selepas beberapa kali mencuba, akhirnya dia berani memperkenalkan mi segera buluh kepada pelanggan. Cabarannya buluh lah. Nak kena agak lama sikit lah, dalam 20 minit nak siapkan masak satu tu. Lepas tu dalam satu buluh tu kena masak kira 2 kali je boleh pakai. Macam kalau periuk ni sampai ke bila-bila kita boleh pakai kan. Kalau macam buluh ni pakai buang. Masak ni sehari tu dalam sekali satu order 2 kali je boleh guna. Ternyata menu itu yang dijual sejak 2 bulan lalu mendapat sambutan luar biasa. Jualan mereka mencecah 700 bungkus mi segera dalam sehari dan meningkat sehingga 800 bungkus pada hari Minggu. Nama tu orang macam viral kan, Maggi masuk dalam kuali, Maggi masuk dalam buluh, jadi tempat lain tak ada. Jadi orang suka mencuba. Macam itulah. Memang sedap lah, buat satu je makan. Sedap. Wan Ahmad Faizul dan Nur Sheila nyata bersyukur menu baru yang diperkenalkan ini dapat menjana pendapatan lumayan. Warung mereka beroperasi bermula jam 5 petang hingga 12.30 malam. Kita biasa dengar adalah pepejal, cecair dan juga gas.
Jadi sebenarnya gas boleh dibahagikan kepada dua lagi, iaitu gas yang dipanaskan dan gas yang disejukkan. Yang disejukkan kita panggil dia sebagai Einstein-Bose condensate, dan satu lagi gas yang dipanaskan kita namakan dia sebagai plasma. Jadi hari ini kita nak tunjuk plasma. Okey, so kalau kita tengok di sini, plasma tu akan melalui tangan saya. Plasma adalah gas yang dipanaskan. Selain daripada itu, dia mempunyai elektron-elektron yang terlepas daripada molekulnya. Kalau elektron terlepas, kenapa? Jadi kita nak tengok eksperimen ni. Okey, jadi bila saya letakkan lampu Kalimantan di tiub plasma, lihat bagaimana elektron melalui tiub ini dan menyalakan lampu. Jadi kalau kita asingkan, dah tak menyala lagi. Dan kita kembali ke sini, lihat bagaimana lampu Kalimantan boleh menyala. Dan satu lagi, mesti tahu manusia yang terdiri daripada 70% air adalah konduktor yang bagus. Masih bersama Buletin Didik. Ibu Negara Baru Indonesia di Kalimantan Timur diberi nama Nusantara. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Perancangan Pembangunan Indonesia Suharso Monoarfa sewaktu mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Kerja bagi rang undang-undang Ibu Negara baru itu. Beliau berkata Presiden Joko Widodo mengesahkan nama tersebut pada 14 Januari lalu. Nusantara adalah istilah lama Jawa yang bermaksud pulau luar yang juga ikonik di peringkat antarabangsa selain dikenali secara meluas oleh masyarakat global sebagai Republik Indonesia. Begitupun masih belum ada maklumat terperinci sama ada Nusantara akan dijadikan sebagai wilayah atau bandar. Ibu Negara baru itu antara projek pembangunan infrastruktur yang menjadi keutamaan Jokowi di Indonesia bagi pemangkin potensi ekonomi, menggalakkan pertumbuhan, mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan. Pembinaan fizikal akan dimulakan tahun ini setelah rang undang-undang Ibu Negara itu diluluskan Parlimen. Indonesia memperuntukkan $35.8 juta dalam bajet negeri 2022 untuk pembinaan Ibu Negara baru itu dan keseluruhan projek berkenaan menelan kos $35 bilion. Potongan berlian terbesar di dunia dipaparkan kepada umum buat kali pertama menjelang penjualannya tidak lama lagi. Enigma berlian hitam yang jarang ditemui itu dipamerkan di Dubai. Menurut pakar batu permata, berlian ini dipercayai tercipta ketika asteroid kecil menghentam bumi lebih 2.6 bilion tahun yang lalu. Ia juga dikenali sebagai salah satu bahan yang paling sukar dipotong. Berlian 555 karat ini tidak pernah didedahkan oleh pemiliknya sebelum ini selama lebih 20 tahun. Selepas Dubai, Enigma bakal dibawa ke Los Angeles dan London pula sebelum dilelong pada 3 Februari nanti. Enigma dijangka terjual kepada pembeli dengan mata wang kripto. Sebuah kedai di kawasan trendy di Jepun menjual pelbagai barangan yang dihasilkan oleh orang kurang upaya OKU. Mallorca dikenali ramai dengan menjadi sebahagian daripada gerakan mempromosi hasil kerja golongan OKU yang semakin berkembang di negara itu. Menempatkan lebih 20 pekerja, golongan OKU di sini mempamerkan bakat dan kelebihan masing-masing dalam menghasilkan pelbagai produk. Ada di antara mereka yang sudah bekerja lebih 30 tahun. Justru wajar digelar artis berpengalaman. Namun di pasaran luar, mereka tidak menerima bayaran setimpal. Keadaan itulah yang menyebabkan pemilik kedai ini, Mitsuhiro Fujimoto, menjual barangan pada harga yang sewajarnya. Malah ada yang berkualiti tinggi, justru diletakkan pada kadar sehingga 5 kali ganda berbanding purata nilainya di kedai-kedai lain. Fujimoto juga menggalakkan pekerjanya menghargai bakat dan usaha masing-masing serta berani bersuara untuk gaji setimpal. Kira-kira 60 hingga 70% perolehan penjualan di sini diagihkan kepada pekerja. Meskipun Jepun satu-satunya negara yang menganjurkan tamasya Paralimpik 2 kali selain komitmen kerajaannya untuk mengangkat martabat OKU, aktivis menganggap sektor pekerjaan di negara itu masih sukar ditembusi golongan berkenaan.
Sukan, juara dunia 6 kali MotoGP Marc Marquez nekat mahu menyertai sesi ujian pramusim yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC pada 5 hingga 6 Februari nanti. Selepas menguji jenteranya semalam di Portimao, Portugal, pelumba Repsol Honda itu memberi jaminan tidak menghadapi sebarang masalah penglihatan. Perkembangan terbaru itu memberi peluang kepada juara dunia 8 kali ini untuk meningkatkan persiapan fizikal sebelum berhasrat menyertai sesi ujian pramusim di Sepang. I'm very happy because the feeling what I have with a motocross bike, was important to confirm in a GP circuit like Portimao. We choose Portimao because top speed is around 300 with the bike that I ride. Also, it's many uphills, downhills, and some change directions, and yeah, it was important. And we confirmed that good feeling, so this is something that makes me very happy. Namun, Dr. Marquez menegaskan sebelum menyertai sesi ujian pramusim nanti bersama jentera Honda RC213VS, Marquez perlu menguji jentera dengan lebih kerap di litar bagi memastikan dia tidak menghadapi sebarang masalah penglihatan ketika menyertai saingan MotoGP musim ini. Untuk rekod, Marquez tersisih daripada perlumbaan sejak kejayaan di Grand Prix Emilia-Romagna pada 24 Oktober tahun lalu. Penyerang sensasi Bayern Munich Robert Lewandowski dinobat selaku pemenang anugerah pemain terbaik FIFA, manakala Alexia Putellas dari Barcelona mengungguli pemain terbaik wanita bagi tahun 2021. Penyerang Bayern ini mempertahankan gelaran selepas cemerlang memecahkan rekod jaringan Gerd Müller dengan 40 gol semusim. Beliau mengetepikan pencabar terdekat penyerang PSG Lionel Messi dan Mohamed Salah dari Liverpool. Sementara itu, bintang Manchester United Cristiano Ronaldo menerima anugerah khas FIFA selaku penjaring terbanyak di peringkat antarabangsa. Turut diraikan gelaran pengurus terbaik lelaki dan wanita masing-masing dimenangi oleh pengendali Chelsea Thomas Tuchel dan Emma Hayes. Manakala anugerah Puskas diberikan kepada Eric Lamela dari Tottenham Hotspur yang meledak jaringan cantik ketika menentang Arsenal pada musim lalu. Baiklah, acara mengedarkan bunga tulip kepada orang ramai di Belanda mengakhiri buletin didik. Ia sempena meraihkan Hari Tulip Kebangsaan juga bermulanya musim bunga ikonik itu. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.